Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Aziz Riyadi. Okey, kembali lagi kepada channel saya, Aziz Riyadi. Saya berkongsi dengan ramai orang berkenaan dengan perusahaan kewangan. Okey, so hari ini saya nak kongsikan dengan anda semua berkenaan dengan satu persoalan yang paling banyak ditanya, antara paling banyak ditanya melalui komen ataupun melalui DM kat saya, iaitu berkenaan dengan berbaloi atau tidak. Okey, paling banyak soalan kan, cara A berbaloi atau tidak berbanding cara B, personal loan A berbaloi atau tidak berbanding dengan personal loan B, teknik A berbaloi atau tidak berbanding dengan teknik B, cara A, cara B, bank mana satu lagi lebih berbaloi, unit trust ke ataupun ESB mana lebih berbaloi, rolling ESB punya dividen ataupun gunakan duit dividen tu sebagai compounding. So terlalu banyak cara terlalu banyak persoalan pasal berbaloi atau tidak. Dan ada juga yang tanya berkenaan dengan berbaloi sama ada beli landed ke atau beli apartment ataupun beli rumah dulu untuk investment baru beli duduk, ataupun duduk dulu baru beli untuk investment, mana satu yang lebih berbaloi. Ada juga yang tanya sama ada nak beli rumah yang dah under developer ataupun nak beli tanah lepas tu buat rumah sendiri. So pelbagai soalan berkenaan berbaloi atau tidak, berbaloi atau tidak. Jadi pada saya, kalau katalah untuk memberi jawapan sama ada berbaloi atau tidak, dia tak adil kalau setakat saya tak tahu detail macam mana dia punya perjalanan. So, apa kata saya kongsikan kepada anda cara nak kira. Sebab paling mudah sebenarnya adalah cara nak membuat kiraan. So, kalau you tanya saya, gunakan kalkulator lah kan? Sama ada berbaloi atau tidak, gunakan kalkulator. Pertama sekali, anda nak tahu kan, sama ada apa yang anda buat tu berbaloi atau tidak. Nombor satu, mesti apa yang anda buat mengikut ataupun memenuhi matlamat kewangan anda. Itu nombor satu kan. So katalah benda tu memenuhi matlamat kewangan anda, jadi pada anda kalau ia berbaloi, teruskan kan. Tapi kalau you tanya pada orang lain, mungkin orang lain nampak benda tu mungkin tak berbaloi, tapi mungkin pada anda berbaloi. So sebab tu persoalan berbaloi atau tidak ni sebenarnya lebih kepada diri kita sendirilah. So nombor satu, semak balik apa yang kita buat ni ataupun apa yang kita nak lakukan ni, adakah dia menepati ataupun membantu kita untuk capai kita punya financial goal. Itu nombor satu, ataupun matlamat kewangan lah. Okay. Nombor dua, adakah apa cara yang kita buat tu mendapat penjimatan? Adakah yang cara yang kita pilih tu dapat lebih penjimatan? So kalau lebih penjimatan, you kira pakai kalkulator, lebih penjimatan maksudnya berbaloi lah. Okay. Nombor tiga, adakah apa yang you buat tu dapat memberikan lebih pulangan? Contoh macam katalah antara you buat ESB compounding dia punya dividen dengan ESB rolling untuk bayar loan. So mana satu yang memberi pulangan yang lebih? So kalau pada saya kan, pemberi yang pulangan yang lebih itulah lebih berbaloi. Yang memberi pulangan yang kurang lah kurang berbaloi. Tapi itu pada saya, tapi pada anda tak tahu. So itu nombor tiga. Nombor empat, berapa pendek ataupun mana satu yang lebih cepat untuk kita keluar daripada belenggu hutang. So kalau katalah cara A kita buat loan 10 tahun, cara B kita buat loan mungkin 8 tahun. So kita jimat 2 tahun untuk keluar daripada belenggu hutang. So itu lebih berbaloi. So apa lagi? Beli rumah untuk apartment untuk sewakan dengan beli rumah landed untuk duduk. So mana satu lebih berbaloi? Kalau katakanlah memang anda happy untuk beli rumah dan duduk kan. So kalau katakanlah anda tak sanggup nak mungkin duduk rumah yang kecil dulu atau sewa dulu, lepas tu gunakan duit anda untuk kita panggil untuk investment. So mungkin ia berbaloi bagi you, itu terpulang lah kan. Tapi kalau macam ada orang lain, mungkin dia tak rasa berbaloi macam tu. Dia rasa berbaloi dengan dia gunakan rumah pertama tu sebagai investment. Rumah seterusnya barulah dia belikan untuk apa yang dia nak sebagai rumah idaman. Jadi isu berbaloi atau tak berbaloi ni pada saya, anda kena ikut ciri-ciri itu dah. So itu nombor 4, sama ada dia memenuhi ke tidak dengan apa kehendak you lah. Okay. So nombor 5, dari segi kemudahan jangka panjang kan, untung jangka panjang. Ada yang untung jangka pendek, ada yang untung jangka panjang. Jadi sama ada you prefer untung jangka panjang tu lebih berbaloi berbanding untung jangka pendek, jadinya
pilihlah yang jangka panjang. Kalau anda fikir untung jangka pendek itu lebih berbaloi daripada untung jangka panjang, maksudnya jangka panjang tu, oh ya, aku tak tahu lagi apa jadi akan datang lama-lama lagi, aku nak sekarang. Then ikut you masing-masing lah. So saya rasa itu saja 5 kriteria bagaimana kita panggil nak tahu sama ada apa yang you buat tu berbaloi atau tidak. Jadi tak perlu nak pening-pening kepala, dan saya rasa saya ajar you teknik ni supaya anda boleh buat decision sendiri. Kenapa saya ajar you buat benda ni? Sebab saya tak nak nanti bila katakanlah tiba-tiba you dah buat, tiba-tiba tak jadi, kan? Bila you tu buat tak jadi, tiba-tiba wah ni aku ikut orang je lah ni, kan? Rugi lah, patutnya ikut cara macam ni. Jadi dalam kewangan ni, apa yang anda buat, apa yang anda decide, anda kena bertanggungjawab, kan? Bukan just simply nak salahkan orang. Sebab pada saya, benda berkaitan dengan kewangan ni, dia bukan tindakan ataupun decision yang you boleh buat lepas tu you expect lepas 2-3 bulan terus berubah you punya financial punya keadaan. Tak, kan? Keadaan kewangan tu mungkin berubah ataupun nampak impact dia selepas tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi pada saya, kan, berkenaan dengan you nak mulakan nak improve you punya kewangan ni, bermula dengan disiplin, kan? Disiplin dan matlamat yang jelas untuk you fokus kepada apa yang you nak capai. Sebab kadang-kadang contoh lah, banyak saya jumpa orang buat loan, buat loan bila saya tanya, you buat loan untuk apa ni? Tak tahu lah, ini sebab orang buat loan, government servant semua memang senang dapat loan, saya ambil je lah. Saya tak tahu lagi nak buat apa. So you nampak, bila duit tu dah dapat, you tak tahu nak buat apa, itulah nanti akan timbul ni masalah. You akan buat benda-benda yang tidak mendatangkan faedah, kan? Beli kereta yang mungkin di luar kemampuan you, belanja benda-benda yang mungkin tak perlu untuk keperluan, lebih kepada kehendak, dan akhirnya apa jadi? Akhirnya anda semua terperangkap dengan loan. So inilah sebenarnya banyak benda yang saya ditanya mengenai berbaloi atau tidak. Jadi anda boleh rujuklah, kan, konten yang saya sebut tadi. Ada 5 benda yang saya bagi guideline. Semoga apa yang saya kongsikan ni boleh beri manfaat kepada anda. So untuk anda nak tahu lebih lanjut, anda mungkin boleh letak dalam ruangan komen, dan sekiranya anda ingin mendapatkan khidmat nasihat secara terperinci, anda boleh klik link di bawah ni. Saya ada bagi link dekat ruangan description, financialcoach.whatsapp.my, financialcoach.whatsapp.my. So anda boleh klik, anda boleh dapatkan contact number, terus saya akan reply dan anda kena jawab beberapa soalan untuk saya bantu anda untuk buat analisa lah. InsyaAllah, kan, mudah-mudahan apa yang saya doakan anda untuk semakin bijak dalam kewangan dan seterusnya boleh capai anda punya matlamat kewangan, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.